Selamat malam. Okey, malam. Selamat berpuasa. Oh, puasa. Terima kasih kerana sudi join kita orang punya gathering hari ni, Bi. Ya, sama-sama. Satu Okey. penghargaan buat saya jugalah. Allah, Ha, terima kasih. Terima kasih. bersama Gemilang Empire online gathering. First time ni. Kan. Sungguh Okey, Bi, cantik dalam hotel ni. okey, untuk pengetahuan semua AA dengan saya ni memang kami satu tim main bola dulu. And Ya, then betul. kami dulu membesar dalam Akademi Bola Sepak Kuala Lumpur. So 2 tahun jugalah duduk asrama sama-sama, membesar sama-sama. Sekali lagi kerjaya bola sepak saya berhenti tak lama. Tapi kerjaya bola sepak Syafiq Sali lebih jauh. Dan hari ni sangat-sangat saya sangat banggalah sebagai kawan, right? Sebagai kawan, sebagai jiran dalam tempat tidur kita orang dekat akademi tu. Kan, saya Betul, betul. sebenarnya invite Syafi'i ni sebenarnya nak berkongsi pengalaman, macam mana bangkit. Sebab saya tahu masa saya saya main KL, Syafi'i Sani pernah injured lutut dan dia pernah buat operation. Lepas tu dia comeback balik terus main Malaysia, terus jadi, bagi saya dia legend lah dekat Malaysia ni, setaraf dengan Azman Adnan, Mokhtar Dari dan sebagainya. Dan kita sangat bersyukur. Kita sangat bersyukur bila Safi Sali ni ada. So, dijemput Safi Sali untuk berkongsi sedikit pengalaman. Okey. Pertama sekali lah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fahmi. Memang apa yang Fahmi cakap tu betul lah. Kita pernah bermain bersama satu tim dan di bawah bumbung stadium KL tu menjadi saksi kita membesar. Di dalam kolong, orang panggil kolong stadium Selangor lah. Ya, betul. So, menjadi saksi kita punya growing masa remaja lah. So, saya mengucapkan terima kasih kepada Fahmi kerana menjemput saya dalam gathering ni lah. So, pengalaman saya kalau nak cerita memang sampai 2 hari pun tak habis lah. Tapi saya singkat yang boleh. Pengalaman saya memang dari kecil saya dah hidup berdikari sebenarnya. Memang saya dah belajar macam mana itu hidup sendiri tanpa ibu bapa. Saya terpaksa bangun pagi untuk pergi sembahyang subuh. Selepas sembahyang subuh kita ada breakfast. Kita ada training pagi, petang. Itu saya dah mula dari darjah 5. Darjah 5 sebab saya dah mewakili sekolah, mewakili negeri. Waktu tu memang saya dah didik pada disiplin yang tinggi lah. So, lepas tu bila sampai ke sekolah menengah, saya banyak berpindah randah dari sekolah Gunung Rapat, Akademi Bola Perak, dan kemudian saya berpindah kepada sekolah sukan Bukit Jalil lah. Bukit Jalil. Selepas Bukit Jalil, saya masuk ke sekolah Cochrane di mana saya mengenali Encik Fahmi ni lah. Dan saya berada di bawah bumbung stadium Kuala Lumpur Ceras lah. So, dekat situ banyak betul pengalaman saya berada dalam suasana menjadi warga kota di usia muda. So, banyak tempoh yang saya belajar menjadi seorang dewasa di tengah kota yang besar. So, memang bila main bola ni kita tak boleh expect apa yang akan terjadi. Macam saya pun sebenarnya memang saya ada impian untuk menjadi seorang pemain bola sepak profesional yang berjaya. Saya rasa Encik Fahmi pun mesti ada impian itu. Tapi kita punya direction perjalanan hidup tu tak sama. Walaupun kita ada cita-cita tapi tak sama. Apa yang saya boleh belajar juga dengan Fahmi, dia dulu memang seorang yang leadership dari dulu. Dia mengetuai pasukan Piala Presiden, dia jadi ketua pasukan, seorang sosok yang betul-betul leadership lah. Saya boleh nampak kat situ. So, dekat situ saya belajar. Tengok, Fahmi ni macam ni, dan apabila ada seorang yang contoh yang baik untuk diikuti, sudah tentunya bila saya dalam tempoh nak belajar dalam kehidupan dunia ni,
saya cuba menjadi yang terbaik. So itu salah satu contoh lah. Dan apabila dalam karier bola sepak, dari segi kecederaan, kita pemain bola ni memang kita tak nak kecederaan melanda. Memang kita minta simpang lah, kalau Melayu cakap minta jauh. Apalagi kecederaan lutut. Untuk pengetahuan semua, saya dah menjalani major operation untuk pemain bola sepak ni 2 kali di bahagian lutut. Bahagian lutut kanan tahun 2006, hujung 2006-2007, dan 2005. Lepas tu lutut kiri 2007. Dalam tempoh yang berdekatan, cuma 2 tahun. Itu yang pemain bola tak nak sangat sebenarnya. Tapi kita tak tahu itu musibah tu jadi kat kita. So bila saya kena kecederaan pada kali pertama tu, memang susah sangat saya nak bangkit. Memang satu cubaan dan dugaan bagi saya lah. Apabila saya terpaksa terlantar di hospital selama berapa minggu, tak boleh menggerakkan kaki. Bayangkan lutut kita sakit, tak boleh buat apa-apa, kita tak boleh berdiri, kita tak boleh berlari. Tapi azam saya kuat. Saya nak main bola, saya nak kembali beraksi untuk pasukan saya, maksud pasukan KL lah. Memang saya nak juga main bola sepak, sebab saya tak ada fikir lain, sebab saya dah masa tu habis SPM terus main bola. So inilah period nasib saya lah, bagi saya masa tu. So saya tak nak mensia-siakan apa yang saya perjuangkan dari kecil. Sampailah waktu tu saya nak teruskan juga. So saya bangkit, tapi nak bangkit tu bukannya senang. Dia perlukan disiplin yang kuat, komitmen yang kuat, dan kepercayaan sebenarnya. Kalau disiplin tak ada, selepas operation, contohlah selepas operation besar, dia 3 hari selepas tu dah kena buat exercise. So kalau tak ada disiplin yang betul, tak ada disiplin yang kuat, saya rasa tak ramai yang sanggup untuk melawan kesakitan selepas operation tu untuk pergi buat exercise. Itu yang disiplin lah, dari segi disiplin. Semangat saya nak bangkit daripada kecederaan, saya nak buktikan balik saya boleh main. Itu memang sangat-sangat susah lah, tapi saya tanamkan juga sebab saya fikir yalah, family saya bukannya hidup dalam keluarga yang senang. So saya fikir semangat tu saya bangkit cuba juga. Disiplin yang pertama, yang kedua semangat. Lepas tu jangan pernah putus asa lah. Walaupun kena tu, saya tak pernah putus asa untuk beraksi kembali bermain bola sepak. Dan alhamdulillah selepas tempoh 7 bulan ke 8 bulan, saya ambil masa yang agak lama sikit, sepatutnya 6 bulan, tapi first mungkin trauma saya masih kuat first time kena. So saya ambil masa sikit, dalam 7 ke 8 bulan saya dah boleh beraksi seperti biasa, dan waktu tu saya dah mewakili Malaysia dan menjaringkan gol buat pasukan Malaysia. Dari situ apa yang saya tengok, memang 3 benda yang penting. Yang pertama sekali adalah disiplin, yang kedua semangat, jangan putus asa. Lepas tu yang ketiga, kepercayaan ke atas diri kita sendiri supaya kita boleh bangkit dan berjaya lah. Itu pengalaman saya masa mengalami kecederaan. Dan selepas berapa tahun ni, dah hampir dekat saya dah bermain dalam profesional ni dah dekat 15, 16, 17 tahun. So banyak kecederaan yang biasa saya terima. Dan apabila kecederaan biasa tu dapat ke atas diri saya tu, saya dah dengan mudah saya boleh set mind saya, okey, ini hanya kecederaan kecil, saya pasti boleh bangkit. Sebab bila kecederaan besar saya boleh bangkit, sudah pasti kecederaan kecil-kecil ni saya boleh comeback dengan easy lah. So pengalaman saya memang banyak kalau nak saya kongsikan sebenarnya. Tapi dari segi kecederaan itulah saya boleh kongsi sedikit. Yang penting sekali kita
walaupun dalam bisnes apa pun saya rasa dalam bola sepak, dalam bidang perniagaan, saya rasa yang paling penting adalah disiplin dalam hidup kita lah. Kalau kita tak ada disiplin untuk pergi kerja, untuk bangun awal, pergi contohnya ada temu janji bersama klien-klien, kalau kita tak ada disiplin tu, saya rasa kita tak akan berjaya. Macam tu juga bola lah. Kalau saya tak ada disiplin untuk bangkit, disiplin untuk buat exercise tu selepas kecederaan tu, saya rasa saya tak akan berada kat sini sekarang lah. So dari itibar dan pengalaman tu, saya rasa mungkin ada sedikit persamaan di dalam bola sepak dan bidang perniagaan. So saya rasa kalau nak cerita kat Indonesia pula macam mana, memang Indonesia tu boleh bayangkan saya pergi seorang. Masa tu saya tinggalkan family saya sebentar kerana ialah dengan masalah keselamatan, tempat tinggal pun belum settle lagi pada permulaannya. So bila saya pergi first time tu memang menguji mental kita, menguji kita punya fizikal, macam mana kita nak beradaptasi dengan situasi dan suasana yang berlainan daripada kebiasaan kita. Memang satu perkara yang baru saya belajar lah waktu ketika itu. So apa yang saya tengok, yes, kita mengejar cita-cita kita apa yang kita target tu kita kejar, tapi dalam masa yang sama jangan lupa di mana kita berada lah. Maksudnya apa yang kita bawa adalah nama family, nama negara, dan nama yang berada di sekeliling kita lah. Kalau kita ingat benda tu, saya rasa insyaAllah lah kita boleh pergi jauh, walaupun dalam bidang apa sekalipun. So benda tu kita kena ada dalam prinsip hidup kita lah, saya rasa. So benda tu kalau kita ada ingat family kita, tempat mana kita berasal, saya rasa kita akan pergi mana yang kita tuju lah. So saya pun rasa kalau nak cerita panjang banyak lagi. Apa yang saya boleh cakap, benda ni kesimpulan dia adalah kalau kita ada satu matlamat tujuan hidup kita, yang penting sekali kena ada benda tiga lah. Saya rasa yang pertama disiplin, yang kedua jangan pernah putus asa, walaupun jatuh banyak kali, kita bangun banyak kali. So yang ketiga adalah kepercayaan diri kita lah, dan kepercayaan kepada Yang Maha Esa. Bagi saya itulah itu yang paling penting sekali. So yang penting yang tiga benda tu, disiplin, jangan pernah putus asa, dan semangat, kepercayaan kita kena kuat ke atas diri kita dan Yang Maha Esa lah. So saya rasa sedikit sebanyak tu dapat membantulah, dan kurang dalam pengalaman saya ni boleh membantu sikit dalam bidang yang anda semua ceburi lah, tak kira lah bidang apa sekalipun. Terima kasih Fahmi. Terima kasih guys. Okay. Mungkin diorang ni ada nak bertanya sikit lah dalam dua soalan. Boleh. Okay, so siapa yang bertanya, you all kena chat je. You tak perlu cakap sini sebab ramai sangat. Siapa letak chat, chatting je, nanti saya akan soal PE, lepas tu nanti dia akan tolong jawab. Boleh? Boleh. Tak masalah. Okay. So siapa yang nak soal boleh chatting je kat sini. Saya akan bacakan. Okay, PE, sambil-sambil nak tunggu soalan tu ni kan. Yes. Okay, kita sedia maklum PE berkeluarga dan masih ada parents lagi kan? Sihat semua parents? Sihat, alhamdulillah. Orang tua saya masih sihat di kampung lah. Alhamdulillah, kita pun dengar positif. Saya tengok pun untuk pengetahuan semua, saya harap semua kat sini tolong like Super Official Safi Sali. Saya minta Super Safi follow. Saya minta semua follow Super Safi Official. Dekat situ sebenarnya ada benda yang Safi sampaikan mesej setiap hari, boleh katakan. Betul. Okay. So, soalan pertama ni daripada ada seorang ni, dia kata, apa moto kejayaan Safi Sali? Moto saya banyak lah. SS. Macam bergurau. Moto kejayaan dalam hidup saya, kita kena pegang prinsip kita. Yang penting sekali, jangan pernah putus asa. Itu bagi saya punya moto lah.
Okay. Hmm. Macam mana nak kekalkan momentum? Momentum Ah, kejayaan. Momentum tu memang buat pengetahuan lah. Memang bila saya berada ke atas ni, kitaran hidup kita sentiasa berputar. Kita tidak semestinya berada di atas. Kita kena ingat tu. Momentum tu memang ada. Kita kena sabar. Memang ada. Kalau nak jaga momentum tu, kita jangan terlalu fikirkan kejayaan kita berada di atas. Itu bagi saya lah. Kita hanya menjalankan perkara yang biasa, yang baik. Saya rasa kejayaan tu akan sentiasa berada kat situ. Bagi saya lah. Okay, soalan seterusnya. Macam banyak je kau nak soal ni. Banyak soalan ni. Okay, Tak apa. apakah motivasi Safi Salih untuk maintain momentum? Sama je kot kan? Motivasi saya memang selalu fikir pasal family lah, orang yang belakang saya ni, bukan saya seorang, orang yang belakang saya ni, orang yang saya sayangi, itu lah. Ada orang Johor tanya, nasi padang ada lagi tak? Oh, ada lagi. Memang ada cawangan yang baru dekat Plaza Lakin, dekat Plaza Mara, kat food court tu. Ada situ. Okay. Yang baru. Okay, bila down, apa Safi Salih lakukan ketika tu? Masa down tu? Memang down tu, memang kita terasa kita down, kita dipinggirkan. Tapi bagi saya, itulah moto saya, jangan putus asa. Kita tetap berusaha ke arah kejayaan tu balik lah. Jangan putus asa. Kita cuba berusaha dan kita tawakal, berdoa lah. Alhamdulillah. Okey, sini dia ada tanya private sikit, tapi tak tahu kalau Safi boleh jawab ke tak. Berapa gaji bulanan tertinggi masa main bola? Boleh, tak masalah. Mana? Main kat kelab mana? Berapa gaji bulanan tertinggi? Macam mana tak dengar, putus. Berapa gaji bulanan tertinggi main bola dan kelab mana? Ini bahaya sebab kalau saya sebut benda ni, LSDN cepat kejar saya. So benda ni memang PNC lah, tapi memang waktu berada kat JDT adalah gaji yang tertinggi bagi saya. Mungkin Api boleh share sikit pengalaman di JDT lah, sebab JDT kan memang gah kan team tu kan. Betul. Bila duduk tempat yang baik, okey, boleh share sikit. Memang semua tak ramai yang tahu apa sebab JDT ni berada satu kelas yang tersendiri. Dia disebabkan orang pengasas tu, dia mempunyai mental dan dia punya kemahuan dia terlalu tinggi untuk berada satu tahap dengan Asia yang terbaik lah. Di situ bila dia seorang leader yang berada mempunyai tahap kemahuan yang tinggi, so dia push anak-anak buah dia untuk berusaha lebih keras untuk capai target apa yang dia nak. Dekat situlah timbul dia satu teamwork yang baik untuk mencapai target yang diinginkan. Itu pentingnya sekali apabila kita ada seorang leader yang mempunyai target yang tinggi. Apabila disampaikan dengan baik ke anak buah dia, saya rasa benda tu akan tercapai. Itulah JDT. JDT macam itulah filosofi dia. Dia bukan sendiri, bukan leader tu dia nak seorang. Yang lain tu tak boleh ikut, tak boleh. Dia kena sama-sama. Dia turunkan ilmu ke anak buah dia, macam mana nak buat, macam mana kau kena push. Dia support anak buah dia pergi ke tujuan tu. So benda tu akan tercapai dan memang yalah, sampai sekarang kita tengok JDT kat mana. So itulah filosofi dia orang tu. Dia bukan seorang, tapi semua satu tim tu. Setuju. Saya setuju tak? Saya katakan memang JDT the best team yang Safi main. Betul, saya setuju. Memang dari segi permainan, dari segi facility, dari segi pengurusan, dari segi kebajikan, semua komplit. Macam saya impikan benda ni terjadi dekat tim kita lah, semualah. Sebab apa yang dilakukan JDT adalah apa yang dilakukan sama dengan tim Europe. Macam saya pernah pergi dekat Cardiff selama 3 minggu saya training kat sana. Itulah dia punya training, itulah dia punya facility. Memang pada tahap tu lah. Okey, apa impian Safi Salih sekarang? Diorang tanya. Impian saya adalah saya selepas jadi pemain bola ni, saya ingin menjadi seorang jurulatih lah kalau saya berkesempatan. Dan saya
pada yang sama saya dalam bidang perniagaan jugalah. So harap benda tu berjalan dengan lancar lah. Boleh share tak perniagaan apa sekarang Fi'i buat? Mungkin diorang ni boleh support ke? Yelah, saya pun masih dalam proses pembelajaran dalam bidang perniagaan. So saya ada company untuk mining. So saya adalah ada satu syarikat di bawah Semesta lah. So dalam tu saya masih lagi belajar untuk dalam kontrak-kontrak ni lah. Okey, bagaimana Syafiq ni menghabiskan masa dengan family? Sebab most probably training and game je. Betul. Yang penting sekali keluarga saya amat memahami lah, terutamanya wife saya. Sebab contohlah korang bayangkanlah, pagi dah bangun pukul 6 solat subuh, pagi pukul 6.30 tu dah keluar rumah, training pukul 8, takut jam keluar awal, takut jam pukul 8, pukul 9, 10 training, 10 habis pagi. Besok 10 sampai rumah pukul 11, makan tengah hari 11, 12 macam tu. Saya ambil rehat sekejap, dalam 1 jam, 2 jam, pukul 1, pukul 4 saya dah kena gerak balik ke tempat training. So masa yang singkat tu amat terhad bersama saya dengan anak-anak. So saya cakap dengan sebelum saya kahwin juga, saya dah cakap inilah kehidupan saya terangkan betul-betul inilah ialah kehidupan saya bersama bola ni macam ni. So nak tak nak diorang terpaksa ikut dan alhamdulillah diorang memahami. Dan anak saya pun yalah, kalau pergi stadium pun saya ada game, saya bawa diorang pergi stadium untuk merasai suasana stadium tu. Alhamdulillah. Last two question. Apa kejayaan yang paling manis dalam kerjaya Syafiq? Kejayaan paling manis saya rasa dah tentunya 2010 lah, bawa negara kita memenangi Piala AFF. Sebab memang saya ada satu target untuk pasukan kebangsaan memenangi something yang besar lah kebangsaan. So alhamdulillah tercapai. Last soalan yang terakhir, apa pendapat Syafiq Salih sebagai player bola tentang takaful ni? Sebenarnya terus terang lah, bila macam umur macam saya ni yang dah agak-agak senior sikit dalam bola sepak ni, memahami kepentingan takaful ni. Tapi untuk menerangkan kepentingan takaful ni kepada pemain-pemain muda tu, kena usaha yang lebih keras lah. Saya rasa memang benda ni baik untuk kita punya bukan after lah, masa memain, selepas memain tu amat penting takaful ni. So saya rasa untuk menerangkan perkara tu, orang yang macam you all lah, takaful ni pergi terangkan kepada pemain-pemain muda ni macam mana kepentingan dia takaful ni. Itu yang saya harap sangat lah, benda ni disampaikan kepada pemain muda. Alright, itu saja soalan daripada kawan-kawan rakan-rakan sini. So terima kasih kepada Syafiq Salih yang sudi berada bersama Gembilang Empire Online nationwide. Dan untuk bertawan, nasib baik ada 100 orang je. Kalau ada lebih, kalau boleh masuk lebih, aku mau masuk lebih lagi, Bi. Okay. So terima kasih kepada Bi. Kita doakan supaya Syafiq Salih berjaya dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Saya doa agak semua berjaya. Amin. Boleh friendly dengan Gemilang. Okey, boleh dengan PFM. Boleh. Syafiq Salih presiden PFM untuk bertawan semua. boleh kita excited nanti. Alright. Okey, itu saja PE. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gambar sekejap, kejap.